Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Uncle dalam siri panduan pengendalian makanan. Okey. Video ni Uncle buat cara bersiri dan ini siri yang ketiga. Siri pertama, kedua sudah Uncle lancarkan. Siri ketiga ni kita berbincang sikit berkaitan dengan suhu dan pencemaran makanan. Uncle tak cerita detail berkaitan suhu dan makanan ni, hanya nak bagi guideline sikit-sikit secara surface saja, secara permukaan, macam mana kita boleh mengawal suhu dan pencemaran makanan di dalam kerja-kerja pemprosesan makanan yang kita lakukan setiap hari. Okey, jadi kita pergi kepada slide-nya. Okay. Ya, hari ini kita bincang tadi yang kita tahu, kita akan belajar pasal suhu dan juga pencemaran silang. Ya, ini selalu berlaku dekat kilang-kilang, dekat restoran semua sekali. Okey, sebelum kita pergi direct atau terus kepada suhu dan pencemaran silang, Uncle nak semua pemilik makanan dalam sektor apa sekalipun kena ada dia punya flow chart, ataupun kita panggil apa dia, kita kena ada aliran makanan kita tu. Asasnya kena ada. Semua orang kena buat dulu. Sebelum kita nak proses makanan, nak buka restoran kan, nak buka kilang semua, kita kena faham proses aliran makanan kita tu. Daripada mula pembelian tu, dan penerimaan, penyimpanan, penyediaan, memasak atau proses, penyimpanan dan holding, dan kita boleh pecahkan kepada restoran di mana dia akan sejukkan kembali dan akan panaskan untuk pengidangan, dan di mana di kilang pula kita akan bungkus dia dan simpan dan juga kita buat angkutan. Jadi asas-asas macam ini aliran makanan kena ada. Saya sarankan semua pengelola makanan di Malaysia kena buat aliran makanan ni. Kalau kita tak ada aliran makanan seperti ini, kemungkinan besar pencemaran akan berlaku dan kita nak kawal suhu pun tak reti dekat mana nak kawal dan kat mana pencemaran selalu berlaku. Faham ni? Ada yang kena semua orang pengelola makanan, sama ada dah berkursus tidak, kena buat barang ni dulu. Okey? Buatlah asas ni semua. Daripada asas ni baru kita boleh buat SOP, baru tahu kita faham di mana tempat-tempat yang kita kena pasti betul-betul jaga, di mana tempat kita boleh bukan kata abaikan lah, tapi di mana tempat yang kritikal yang kita kena betul-betul beri perhatian supaya pencemaran tidak berlaku dan suhu kita buat dengan masa dan juga dengan jangka suhu yang tepat semua sekali. Okey? Jadi melalui area makan ni apa kita dapat? Macam tahu tadi, tanpa aliran makanan ni kita tak dapat mencegah pencemaran silang, dan juga kita akan gunakan sistem yang salah untuk suhu dan masa. Suhu selalunya bersangkut baut dengan masa juga. Jadi kemungkinan besar akan buat satu video hanya berkaitan dengan suhu aja. Apa suhu tertentu yang boleh makanan tahan lama, suhu tak tahan lama, semua macam mana, suhu masak semua, akan cerita pasal suhu lepas satu video kan pasal suhu aja. Okey? Jadi bila kita ada aliran makanan ni, kita dapat mencegah pencemaran silang dan juga dapat mencegah penyalahan guna suhu melalui step-step proses atau langkah-langkah melalui area yang tadi. Itu kan kita beritahu dia, Uncle sarankan semua makanan kena buat carta aliran proses makanan dia setiap produk. Setiap produk selain proses dia. Okey, kena buat barang ni. Jadi kalau tak buat, pencemaran akan berlaku. Jadi untuk mengelak pencemaran, selalunya kita guna peralatan basingan bagi setiap jenis makanan. Makanan sejuk beku macam mana, bahan mentah macam mana, bahan siap dimasak macam mana, bahan semi raw macam mana, makanan yang semi proses macam mana. Dan juga kita kena bersihkan. Jadi kebersihan kena jaga betul-betul. Bersih atau sanitize semua permukaan kerja peralatan kita, sama ada meja ke perkakas, selepas kita pakai tu kena kita bersih dan sanitize. Inilah cara paling berkesan untuk mengelakkan pencemaran silang. Jadi melalui proses langkah tadi, kita tengok aliran tadi, kita tahu dekat mana dan tempat mana kita kena buat barang ni lebih teliti. Okay, itu tadi Uncle sarankan saya lagi, banyak kali yang sarankan kepada semua peserta Uncle juga dulu, aliran proses kita kena ada. Okey, semua orang kena faham aliran proses dia. Jadi hari ni Uncle nak share sikit paling mudah untuk mengelak pencemaran silang ni adalah kod warna. Uncle sarankan semua peserta ataupun semua yang mengikuti kursus Uncle dan juga dengar slide Uncle pada hari ini
belajarlah atau berjinak-jinaklah menggunakan kod warna untuk mengelakkan pencemaran silang. Angka sarankan siapa juga yang mendengar Angka punya video hari ni, start hari ni, gunakanlah kod warna untuk semua chopping board yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan. Nah, satu warna untuk ayam ikan, satu warna untuk sayur-sayur, satu warna untuk roti-roti. Boleh tak kita mula start pada hari ni? Boleh tak kita mulakan pada hari ni setelah? Nah, pasal apa pencemaran silang daripada bahan pencucian macam ni, bahan pemotong macam ni, alat motor ni banyak berlaku sekarang. Ya. Sampai separuh negara di Eropah, warna pun ditentukan di negara mereka. Contohnya warna hijau untuk sayur, you pakai untuk ayam ikan pun salah di negara mereka. Sampai mereka macam itu sekarang dah. Ya. Jadi yang kesarankan berjinak-jinak pakai warna. Katalah you all tak pakai warna lagi untuk chopping board ni. Apa tuan-tuan dan puan-puan kena buat? Setiap kali nak pakai, angka sarankan SOP dia 3 pembasuhan. Basuh macam mana? Kalau you pakai satu chopping board, yang pertama basuh sebelum pakai. Setiap kali nak pakai chopping board, basuh baru kita pakai. Yang kedua, basuh chopping board tu bila kita nak pakai produk yang lain. Contohnya kita potong ayam, setelah potong ayam tu basuh, cuci-cuci, baru kita potong sayur pula. Jangan kita basuh langsung. Yang ketiga, basuh bila? Sebelum simpan, basuh dulu. Jadi, angka sarankan semua pendengar video ni, start hari ni, kalau tak pakai chopping board, gunakan SOP 3 basuhan ini. Okey, besok ada rezeki, belilah chopping board yang berwarna macam ni. Jadi kita tentukan warna. Bila kita tentukan warna, pekerja kita faham semua sekali, tak payah buat SOP bertulis, dia nampak warna dah tahu dah jenis untuk apa semua sekali. Paling mudah untuk mengawal pencemaran silang melalui warna. Okey. Begitu juga untuk kain lap. Angka sarankan start hari ni semua pendengar video Uncle ni, gunakanlah warna untuk mengasingkan kain-kain yang mengelap atau kain-kain yang mana digunakan untuk dalam restoran atau kilang kita. Contoh paling mudah, ini contoh je lah. Warna putih untuk mengelap tangan, warna biru untuk mengelap pinggang mangkuk atau perkakas, warna kuning untuk mengelap meja. Pasal barang ni memang banyak berlaku di mana kain lap menyebabkan pencemaran makanan, pencemaran silang. Kain lap meja, orang datang ambil lilap tangan nanti. Kita percaya, you pergi 10 restoran, you akan jumpa lebih daripada 50% restoran Malaysia, dia akan lap pinggang mangkuk menggunakan satu kain lap. Bila ditinggalkan, kawan pekerja bersama dengan dia ambil kain lap tadi yang lap pinggang mangkuk tu, dia lap meja pula. Jadi kalau boleh, ini paling mudah supaya pekerja faham dan juga customer kita faham apa kegunaan kain lap tu dan apa yang lap tu tentukan untuk gunaan apa. Okey, boleh kain lap set gini, chopping board, kain lap. Dan juga katalah tuan-tuan dan puan-puan baru nak buka premis, baru nak buka restoran, baru kena kat kilang atau baru nak buka bengkel, angka sarankan boleh tak kita sidekan atau kita aturkan warna di lantai-lantai kita punya kilang, restoran, hotel kita tu. Satu warna, contohnya putih tempat orang makan, warna biru tempat kita proses makanan, warna merah dekat toilet. Jadi orang faham apa konsep-konsep dia besok ni. Bila tuan-tuan dan warnakan barang ni, ini paling mudah untuk kita menentukan pula kita punya alat pencucian. Alat pencucian pun kena warna. Kalau boleh ikut warna lantai tadi. Mop berus warna putih dekat tempat orang masak, tempat orang makan, atau dekat kita punya tempat mengidang atau tempat orang menjamu selera. Warna biru tempat kita memproses. Jadi semua berus, mop, penyapu semua warna biru tempat kita memproses. Dan warna merah dekat toilet. Berus, mop semua warna merah dekat toilet. Besok kalau you tak pakai warna macam ni, pekerja kita ramai, berus toilet terkeluar, dia berus periuk nanti. Pasal apa? Warna sama saja. Start hari ni yang kesarankan, boleh tak pakai warna untuk alat macam ni. Contoh macam ni, okey.
Kita sekarang ni banyak dah warna-warna ditentukan untuk alat pencucian. Jadi gunakan warna ni bersesuaian dengan tempat kita. Contoh, kita warna merah tadi dekat toilet, semua peralatan pencuci warna merah letak di toilet. Boleh ni? Kena ni buat. Jadi yang kesarankan sekali lagi, semua yang mendengar video ni kalau boleh untuk mengelak pencemaran silang, paling mudah berjinak-jinak dah dengan warna. Tanpa warna ni masalah besar akan berlaku. Ini paling mudah. SOP yang paling mudah ialah menentukan warna. Tak payah nak buat SOP yang susah-susah orang nak faham. Kita tengok warna dah tentu dah. Kita tahu apa kegunaan dia, di mana nak digunakan. Ya, faham ni? Begitu juga besok you ada kilang ke ada apa semua sekali, boleh tak diwarnakan untuk semua kita punya bahan mentah dan bahan dah siap diproses atau bahan sedang proses. Contohnya warna hijau untuk semua raw material yang sampai, warna biru di mana semua barang sedang proses di warna biru, dan warna merah untuk semua produk dah siap dan sedia untuk di packing atau untuk dijual. Boleh tak ni? Kita pakai warna lah. Pasal apa? Pencemaran silang daripada bahan mentah kepada tempat proses dan juga kepada tempat siap proses dah siap diproses tu kadang-kadang berlaku juga. Bukan yang sama kita angkat raw material, bukan sama kita siap bukan angkat barang dah siap diproses. Kalau kita silap basuh, Masya Allah, barang dah siap diproses tadi dah dicemarkan oleh bahan mentah yang menggunakan bekas atau bekas yang sama. Jadi angka sarankan kalau boleh semua kilang-kilang, bukan kalau boleh, kalau angka sarankan buat terus lah, di mana semua kilang-kilang memproses tu gunakanlah kod warna untuk bahan mentah, satu kod warna untuk tempat memproses atau sedang memproses bahan mentah, bukan bahan semi proses tu, tengah diproses tu, satu warna, dan produk yang dah siap satu warna. Boleh tak ni? Jadi pencemaran silang ini paling mudah untuk dielakkan. Hari ni angka cerita pasal warna je. Ada kaedah-kaedah lain, kemungkinan angka cerita pada video yang lain. Ini kaedah paling mudah dan senang dipahami oleh semua pekerja kita. Okey. Habis cerita pasal warna ni, habis cerita pasal pencemaran silang ni, angka buat topik kita yang kedua tadi pasal suhu dan masa. Okey. Banyak berlaku penyalaan guna suhu dan masa. Jadi melalui aliran carta tadi, kita dapat mengetahui di mana kita kena kawal suhu dan berapa lama masa diperuntukkan untuk pada suhu tersebut. Kalau pada suhu tersebut masa yang panjang berlaku, kemungkinan keracunan makanan berlaku dan di mana bakteria membiak. Dan berapa pula suhu dia. Jadi selalunya kawalan suhu masa yang salah berlaku masa bila? Kita menyimpan makanan pada suhu lingkungan 5 ke 57 darjah Celsius. Ini adalah suhu dipanggil zon bahaya. Jangan sekali simpan makanan pada suhu 5 ke 57 darjah Celsius. Dia kena bawah 57 Celsius atau kat panas sekali atas 63 atau 57 darjah Celsius yang menggunakan bain-marie. Ya? Kena faham ni. Jadi masa pengidangan kita faham berapa suhu dia, masa kita penyimpanan suhu dia berapa semua. Jadi kita faham melalui carta ahli tadi. Kita tahu macam mana nak tentukan berapa suhu carta ahli masa proses, masa kita mengidang, masa kita simpan makanan, dan juga macam mana nak packing semua, kita tahu suhu dia. Dan juga berapa masa ditetapkan supaya keracunan makanan tidak berlaku. Kesilapan suhu dan masa ni, sambungan suhu dan masa ni kerap berlaku kenapa? Kita masak pada suhu tengah-tengah tu, dalam mana yang salah. Kita tak pasti macam mana kata suhu tengah-tengah tu macam mana semua sekali. Jadi kena belajar barang ni. Ya, semua punya makanan kena pergi belajar dan ambil kursus latihan pengundi makanan. Okey. Makanan disimpan atau dihidangkan pada suhu dan masa yang salah. Masa dia maksud dia jangka masa yang salah. Kita menyimpan pada suhu, kita hidangkan pada suhu 5 ke 57 Celsius, di mana pada suhu sekarang ni Kementerian Kesihatan tetapkan hanya dalam masa 4 jam aja. Tidak boleh lebih pada 4 jam pada suhu zon bahaya 5 ke 57 darjah Celsius ini. Okey.
dimasak atau dipanaskan suhu masa yang tidak betul. Sekali lagi kena belajar barang ni. So dan juga memproses tanpa SOP yang jelas. Itu tadi yang kembali kepada slide pertama kita berkaitan dengan carta ahli tadi. Daripada carta ahli itulah kita boleh set SOP setiap langkah-langkah pemprosesan yang kita buat carta ahli tu. Tanpa carta ahli ni kemungkinan SOP kita berterabur nanti pasal tak ada sistem semua kan. Sorry, aku belum melompat pula hari ni Jadi untuk mengelakkan dari penyalahgunaan sudah masa, kita kena buat macam ni. Kita kena sentiasa memantau masa dan suhu. Semasa carta ahli tadi pada peringkat awal, penerimaan makanan, penyimpanan, pemprosesan, pembungkusan, penyediaan, memasak tu, kita kena tahu, pantau suhu dan masa dia, berapa lama masa ditetapkan barang tu semua Pastikan menggunakan suhu yang jangka suhu jenis yang betul dan ini sentiasa disediakan. Maknanya kita kena faham jangka suhu juga. Di bawah ni Kang, angka cerita sikit macam mana jenis-jenis jangka suhu dan bagaimana nak set dia semua sekali. Just untuk kepahaman je lah. Dan untuk detailnya kena belajar juga Kena catat suhu secara berkala selalu. Banyak kilang-kilang, restoran-restoran nak mencatat suhu ni satu masalah. Jadi SOP kena ada. Masa bila nak ambil, siapa nak ambil, dekat mana nak ambil, semua suhu ni kena ada. Pukul berapa, setiap kali satu hari berapa kali, dekat mana nak ambil, tempat mana nak ambil dan di mana nak rekodkan, semua ada. Minimumkan masa makanan di zon bahaya. Ini supaya beritahu tidak. Zon bahaya tadi 5 sampai sebenarnya 57 atau 63. Dalam zon bahaya ni sebenarnya makanan Kementerian Kesihatan sarankan dalam masa 4 jam aja. Kalau lebih 4 jam kita kena panaskan balik supaya pasal apa? Bakteria bercambah setiap 20 minit jadi 2 dalam masa 4 jam. Kemungkinan kalau ada bakteria kat makanan tu, bakteria dah cukup untuk menyebabkan keracunan makanan dalam masa 4 jam tadi. Lakukan tindakan pembetulan dengan segera jika tahap biawan suhu masa standard tidak diperolehi. Contohnya, bila kita jangka suhu tu sepatutnya suhu tu 5 darjah Celsius, kita dapat 10 darjah Celsius. Jadi kita kena buat tindakan pembetulan segera semua sekali. Besok kita simpan makanan tak tahan lama atau makanan kita akan busuk, rosak semua ataupun menyebabkan keracunan makanan. Jadi tindakan segera kena ambil. Jadi supervisor kena ada satu sistem tindakan macam mana pula nak dilakukan jika perkara ini berlaku. Jadi SOP kena ada macam mana nak buat dia. Jadi yang ketunjukkan jenis-jenis kesuhu selalu digunakan di dalam industri makanan di Malaysia atau di luar negara Jangka suhu yang selalu digunakan dan kerap digunakan di restoran dan tempat-tempat industri makanan ialah jangka suhu berbatang logam. Ini jangka suhu dia. Gambar dia. Dan barang ni sebenarnya boleh di-adjust suhu dia. Contohnya kadang dia silap semua, dia spring dah apa ni, dah lama semua dia akan berubah, kita boleh adjust semua sekali. Nampak simple dia punya luar dia, tapi dalam dia banyak mekanisme. Dan kita boleh adjust makanan suhu dia. Jadi lepas ni kan kemungkinan kita sikit berkaitan macam mana nak set temperature dia supaya jangan lari. Kita kena belajar barang ni. Barang ni walaupun nampak simple kena tahu. Yang kedua selalu juga digunakan terutama di kilang-kilang semua sekali ialah yang menggunakan termokapal thermistor. Di mana suhu diukur melalui probe logam. Mana kat hujung kat tu ada probe logam yang akan menentukan, dia akan detect berapa suhu semua sekali. Mempaparkan suhu secara digital, cantik dia secara digital semua. Mempunyai probe yang boleh tukar ganti. Maknanya dia punya probe depan ni boleh ganti. Ada probe yang boleh direndam, mana kita tu masuk dalam air semua sekali. Ada probe digunakan untuk permukaan je. Contohnya kita nak tengok suhu pada permukaan kita punya meja. Probe dicucuk. Contoh kita boleh cucuk daging. Kita masuk cucuk daging tu, berapa suhu daging dalam tu. Probe udara, ini selalunya kita gunakan untuk nak suhu dalam kawasan kita proses tu, berapa suhu dia, udara semua. Jadi dia ada keuntungan dia banyak probe boleh tukar-tukar. Seperti yang tadi, dia punya sensor tu dekat dengan hujung probe tu. Sensor dia semua sekali.
Dan sekarang ni ada teknologi di mana termometer ataupun jangka suhu macam ni, dia boleh direct melalui internet kepada central system kita. Sekarang sibuk pasal 4K semua sekali, ada kini sistem dia di mana jangka suhu ni, kalau kata kita ada 2-3 kilang, dia punya suhu tu boleh direct kepada ibu pejabat kita. Ibu pejabat kita dah tahu dah ada masalah dah, suhu pejabat kita ni dah berubah semua, suhu dia terlampau tinggi, ibu pejabat dah tahu dah di kilang mana suhu peti sejuk di mana, semua dah silap semua, kita tahu dah. Ada itu jangka suhu yang paling mudah sekali. Okey, jadi termometer atau jangka suhu ni kita boleh pastikan di mana kita nak cari suhu dia, mana kita nak cek suhu dia, dan bagaimana nak cek, dan apa jenis-jenis jangka suhu yang perlu kita ada, dan macam mana sistem kita untuk rekod suhu. Sekarang ni rekod cara online dah ada dah. Hanya rekod saja, automatik dia masuk kepada komputer, dia masuk kepada pejabat kita, dan ibu pejabat kita boleh tahu dah semua sekali barang, dan kita boleh buat rectification atau pengubahsuaian untuk membaiki mana yang silap. Okey. Nah, ini jangka suhu pula yang infrared. Ini jangka suhu selalu orang pakai lah. Sekarang ni dah popular dah sebab oleh COVID-19 ni, orang gunakan infrared. Dia tembak kita punya dahi tu, dah tahu berapa suhu dia. Ini infrared. Mana dia tembak ya. Dia menggunakan mengukur suhu melalui permukaan makanan dan peralatan. Dia cek tu melalui suhu makanan. Cuba kita pergi restoran, kita pergi surau semua ni, dia cek suhu kita melalui permukaan. Kita dahi tu, permukaan kita berapa suhu ni. Dia ukur dekat dengan makanan atau peralatan. Supaya juga macam kita pergi restoran tu, dia ukur kena dekat. Kadang-kadang kalau jauh, kadang tu dia tak dapat detect. Tiada penghalang di antara jangka suhu dan makanan. Bermakna antara kita dengan jangka suhu tu jangan ada penghalang. Pasal jangka suhu ni infrared, mana kalau infrared terhalang, suhu tak dapat dibaca dengan yang betul. Okey? Jadi jangan dihalang pada kita suhu makanan kita, jangan dihalang oleh pembungkusan atau peralatan lain semua sekali. Jadi suhu dalam kita tahu. Dan juga kena ikut prosedur pengeluaran. Pasal apa? Sekarang ni banyak jangka suhu macam jenis infrared ni di market. Ada boleh digunakan untuk manusia, ada permukaan, ada untuk untuk makanan, semua ada dah. Sekarang dia dah ada standardized dah. Jadi ikutlah jangka suhu yang kita perlukan mengikut kehendak kita. Okey? Pasal apa? Banyak market dah, kita pilih lah mana yang sesuai untuk kita punya bisnes ataupun untuk keperluan kita. Ini ada juga jangka suhu yang menunjuk masa suhu terambil ataupun berapa lama suhu tu berada. Ini selalu digunakan untuk mengambil suhu kita nak transport barang. Contohnya suhu kita kena beku, kena kurang-kurangnya 0 ke 2 atau 0 darjah Celsius. Daripada tempat kita sampai ke tempat orang tu, jangka suhu ada kat situ, dan berapa lama jangka suhu tu, pada suhu tu kita boleh faham, kita boleh nampak dan kita boleh baca situ tu, dia boleh correct ya. Ini suhu selalunya di suhu macam ni digunakan untuk transport lah, dekat lori ke dekat logistik semua sekali, di mana kita boleh faham berapa lama suhu tu dan semua. Ada suhu pendaftaran maksimum. Ini jangka suhu selalu ni untuk pembungkusan. Angka buat juga video pembungkusan. Siapa nak ikut pembungkusan ke, angka boleh masuk dalam angka punya YouTube channel ni. Angka ada buat juga video-video berkaitan pembungkusan. Dalam pembungkusan ni kita boleh taruh barang macam ini, di mana dia akan tentukan suhu paling tinggi berapa. Kalau suhu lebih pada itu, dia akan bertukar warna dan akan ketahui bahawa produk di dalam tu sudah tidak bagus. Jadi kena faham barang ni, kita kena faham macam mana nak gunakan jangka suhu tertentu, dan untuk apa kita gunakan jangka suhu tu, apa tujuan dia. Kena ada objektif, semua barang kena ada objektif. Itu kan dia yang kita beritahu sekali lagi, kena ada flow ataupun aliran perprosesan kita, aliran makanan kita ni, dan daripada itu kita tahu di mana nak gunakan jangka suhu, jenis apa nak guna suhu, berapa suhu kena ada, dan macam mana kita nak detect, nak record pun kita kena faham. Okey, lalu itu sekarang ni kita boleh faham barang ni ya. Jadi seperti yang kita beritahu tadi, yang termasukkan juga dalam ni cara mengkalibrasi jangka suhu. Hampir orang jangka suhu kalau restoran, hotel semua sekali jarang buat kalibrasi. Jadi kita tak pasti suhu kita ambil tu betul tak betul.
Jangka suhu kita pakai dah 2 tahun dah, tidak pernah dikalibrasi. Betul tak suhu tu 10 darjah Celsius? Betul tak suhu tu 10 darjah 0 darjah Celsius? Betul tak suhu tu negatif 18 darjah Celsius? Seperti kita nak tu. Jadi, kena kalibrasi. Objektif kalibrasi ini adalah melaraskan bacaan jangka suhu untuk mendapatkan bacaan yang betul dan tepat. Betul dan tepat. Kita ambil jangka suhu tapi kerja kita sia-sia pasal apa? Bacaan kita rekodkan tu, bacaan kita baca tu dan bagi pada bos kita untuk analisa semua tu tak betul dan tak tepat. Jadi jangka suhu tu kena dibetulkan dan diberi supaya memberi bacaan yang tepat. Okey? Dan untuk kalibrasi ni dia ada 2 kaedah kalibrasi. Kaedah titik ais ataupun ice melting, satu lagi kaedah takat didih, boiling point. Inilah 2 kaedah untuk kalibrasi kita pun jangka suhu. Kita pergi satu-satu, okey? Nah, kaedah pertama tadi yang kita cerita pasal takat didih, mana boiling point. Cara ni mudah sebenarnya, tapi kita tak faham dan tak tahu nak buat sama sekali. Kita buat tak indah semua dan kita lupa untuk buat barang ni. Kaedah ada mudah je, di mana langkah pertama kita kena rebus air tu sampai mendidih. Okey, kita ambil satu bekas, tahu air dan rebus air tu sampai mendidih. Kemudian masukkan kita punya jangka suhu tadi untuk menyukat suhu. Kalau suhu tu kita tengok tidak 100 darjah Celsius atau 200 darjah Celsius Fahrenheit, adjust lah. Dia banyak jenis adjustment. Itu kata tadi, Uncle beritahu tadi, kena baca manual. Dekat manual tu ada tunjuk macam mana adjust. Walaupun nampak simple tu, sebenarnya di bawah tu, kalau macam suhu yang pakai probe besi tadi, di bawah tu ada adjustment untuk kita adjust balik supaya reading ataupun pointer tu menunjuk kepada 100 darjah Celsius atau 200 Celsius semasa air tu mendidih. Ingat ya. Dan kena ingat juga titik didih air atau air itu mendidih juga bergantung atau berdasarkan kepada ketinggian tempat kita. Dia ada formula dia. Boleh masuk dalam Google, tengok berapa tinggi kita punya elevation kita semua sekali dan temperature berapa sebenarnya kita mendidihkan air kita tu. Ada ikut ketinggian. Tapi secara generalnya kita boleh set 100 darjah Celsius. Faham ya? Mudah aja. Tapi kita jarang buat pasal kita tak faham dan juga tak pernah diajar cara membuat dia ni, ya. Cara kedua yang saya beritahu tadi ialah kalibrasi titik ice melting point. Caranya mudah juga. Ambil ais, hancurkan ais tu, taruh tu tempat bercampur dengan air. Campur-campur air. Sebenarnya dia kena bercampur, tidak boleh air saja, tidak boleh air saja. Dia kena campur air dengan ais tu. Air pula kena air hancur, bukan air ketul, okey? Kemudian kita sekali lagi serupa tadi, kita masukkan jangka suhu ke dalam air campur ais tadi dan suhunya sepatutnya dalam bacaan 0 darjah Celsius atau 30 darjah Celsius Fahrenheit. Kalau suhu tu tinggi daripada 10 darjah Celsius, adjust baliklah. Calibrate balik tempat tu. Di mana bawah tu ada adjustment untuk kita pusing sampai dapat 0 darjah Celsius. Boleh ni? Faham ni? Dan kena semua makanan yang dengar video hari ni, balik sekarang, belajar-belajarlah dan jinak-jinakkanlah untuk calibrate suhu kita. Jadi besok kita jangka suhu tapi produk kita masih rosak lagi. Sebab apa? Jangka suhu kita, bacaan dia tak betul. Kena semua makanan sehari ni kena faham bahawa suhu dan masa makanan tu kritikal untuk kita memastikan makan terselamat. Okey? Jadi, angka tunjuk pula macam mana penggunaan jangka suhu yang betul. Semasa menggunakan jangka suhu tu, kita kena cuci, bilas, bersihkan dan keringkan jangka suhu sebelum dan selepas menggunakannya. Okey? Cuci, bilas, bersih. Pasal apa? Kalau ada barang-barang melekat dekat situ, kemungkinan suhu dia dah lari atau tak betul. Okey? Okey, lagi yang kita kalibrasi jangka suhu sebelum setiap shift untuk memastikan ketepatan bacaan. Dengar ni, nampak memang menyusahkan tapi kena buat.
setiap sebelum shift tu saya datang calibrate temperature kita punya jangka suhu baru kita bekerja. Ini sekarang ramai orang menggunakan jangka suhu, tapi daripada mula bekerja dah 5 tahun bekerja, jangka suhu dia tidak pernah dikalibrasikan. Betul tak betul bacaan tu, dia orang tak kisah. Pasal dia ingat barang tu tak berubah, barang tu boleh berubah. Pasal apa? Dia ada mikrisma di dalam tube tu, mikrisma tu mungkin dah berkarat semua sekali, mungkin dah berubah semua sekali. Pastikan jangka suhu yang digunakan untuk mengukur suhu makanan tepat untuk lingkungan. Sekurang-kurangnya plus atau minus 1 darjah Celsius. Kena tu. Jangan lebih pada itu. Ataupun plus or minus 2 darjah Fahrenheit. Ini takkan UNESCO ni. Kemudian kalau gunakan jangka suhu kaca pula, pastikan dia dilindungi oleh sarung kalis pecah. Maknanya jika kita punya probe tu ada sarung kalis pecah. Kalau pecah besok kemungkinan kita tak perasan. Kalau pecah besar kita nampak. Kalau pecah kecil-kecil kemungkinan masuk dalam makanan kaca nanti. Jadi pastikan jangka suhu kaca tu dia ada pelindung kat depan dia yang kalis pecah. Maknanya susah nak pecah lah. Pasal apa? Pernah berlaku keracunan makanan di mana pencermat silang kaca daripada jangka suhu tu masuk dalam makanan pula. Pasal apa? Dia terlampau kecil tak nampak. Sekali lagi, cara menggunakan jangka suhu yang betul. Masukkan batang jangka suhu tu atau probe dia panggil yang depan tu panggil probe tu ke bahagian produk yang paling tebal. Cari kata macam daging yang paling tebal tu, dan biasanya di bahagian tengah-tengah dia. Ambil bahagian tengah-tengah yang tebal tu, situlah sebenarnya suhu kita. Contoh you masak daging, bila nak cek ataupun nak pastikan suhu daging tu masak tak masak sampai tak berapa darjah kita nak tu, kita tekan probe jika suhu tu sampai ke tengah-tengah daging tu. Tengah daging lah suhu yang betul. Kalau kita ambil kat depan, kemungkinan dekat tepi-tepi dia ataupun dekat permukaan dia, kemungkinan suhu tinggi. Tapi di dalam tu, kemungkinan suhu dia masih rendah lagi. Tak cukup untuk masak ataupun tak cukup untuk menyebabkan kuman-kuman mati dan boleh menyebabkan keracunan makanan. Tengah-tengah sekali. Kena faham ya? Dan juga jangka suhu kena ambil banyak tempat, bukan satu tempat saja. Macam daging tadi, mungkin satu tempat, dan tempat lain pun kena ambil juga. Pasal apa? Density sel-sel tu tak sama. Kemungkinan sel bahagian ini atau muzzle bahagian ni mengambil suhu tu lebih laju daripada bahagian tempat lain. Jadi kita akan ambil banyak tempat yang berbeza. Jangan ambil satu tempat saja. Kadang-kadang distribution ataupun pengedaran udara pun, pengedaran panas uap tadi pun tak sama. Jadi pastikan semua dah betul-betul ikut suhu yang kita nak tu, baru kita rekodkan betul suhu dia. Tunggu bacaan jangka suhu sehingga stabil sebelum mencatatnya. Ini pun lagi. Jangan gopoh. Tunggu masuk dalam tu, tengok suhu dia betul stable dah, tak turun tak naik lagi. Itulah suhu yang kita catatkan. Jangan dia masih berpusing, masih nak naik tu kita dah catat semua sekali, atau dia nak turun tu kita catatkan. Tunggu dia stable dulu. Kalau tak stable, kemungkinan suhu kita rekodkan tu adalah suhu yang salah. Angka harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit pengetahuan berkaitan suhu dan juga pencermat silang. Ini sebagai asas saja supaya kita dapat mengelakkan keracunan makanan dan dapat memberi makanan yang bermutu tinggi dan berkualiti kepada kita punya pelanggan. Jadi, angka sarankan sekali lagi, angka buka slide yang pertama angka tadi, start daripada hari ni, mulakan buat aliran proses makanan kita. Start mulalah. Dan daripada sini pula kita tengok di mana pencemaran boleh berlaku dan macam mana kita nak kawal suhu dan masa setiap langkah-langkah memprosesan ni. Boleh ni? Semua orang kena buat start hari ni. Walaupun restoran kita kecil, besar semua, kena buat. Inilah langkah untuk kita mengawal supaya kita dapat kawal penyebaran silang dan juga dapat kawal suhu dan masa tu untuk mengelakkan keracunan makanan dan memberi makanan yang bersih dan selamat kepada tuan pelanggan-pelanggan kita dan juga berkualiti. Berkaitan kualiti ni, ramai orang tanya kengkel pula. Apa kualiti? Okey. Jadi angka akan cerita sedikit dalam satu video yang lain.
Jadi angka harap tuan-tuan dan puan-puan hari ini dapatlah sedikit ilmu berkaitan dengan suhu dan pencemaran silang, dan juga macam mana nak mengelakkannya cara paling mudah, kod warna tadi, dan juga kita faham yang keseluruhan kita gunakan. Boleh ni? Perkongsian ini akan jalankan cara bersiri seperti Habib kata mula tadi, dan kemungkinan kali keempat ni, so angka cerita sikit pasal kualiti. Ramai yang confuse. Apa kualiti makanan? Macam mana kata kualiti makanan itu berkualiti? Macam mana kata kualiti dan macam mana keselamatan makanan? Apa beza pula kualiti dengan keselamatan makanan? Jadi kita bincang sikit pasal kualiti supaya kita besok kita mengeluarkan produk, kita bangkitkan produk yang berkualiti dan selamat semua sekali. Jadi Angka harap untuk membantu Uncle mengeluarkan video-video lain untuk perkongsian pengendalian makanan atau panduan pengendalian makanan ini. Dapatlah subscribe video ini, like, tekan button yang sebentuk loceng tu, dan share dengan kawan. InsyaAllah Uncle cuba buat yang terbaik, yang mampu. Memang banyak kesilapan, banyak juga kekurangan pada Uncle semua. Uncle minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, tapi Uncle nak walaupun ilmu sikit, amalan kena ada. Jadi itulah dia tadi Uncle punya bentang sedikit. Betulkan yang biasa, biasakan betul. Jadi kita kena ubah apa kita buat selalu, dan apa ilmu kita belajar ni amalkanlah. Jadi dengan itu Uncle sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam video Uncle seterusnya, insya-Allah.